Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Saya ucapkan kepada semua yang sudi luangkan masa pada petang ni ke webinar Etika Penyelidikan Haiwan siri 12020 ya. Sebelum kita mulakan kita punya webinar, mungkin kita boleh baca umur kita dulu ya. Okey, jadi saya nak kongsikan sikit lah kenapa kita nak buat webinar pada hari ini. Kalau untuk makluman semua ya, webinar kita ni khusus kita jemput untuk panel-panel sahaja, iaitu panel saintifik dan juga panel bukan saintifik. Seperti yang kita sedia maklum lah, panel ni fungsi dia ialah untuk memberikan buah fikiran dan terlibat secara langsung dengan penilaian permohonan etika penyelidikan haiwan daripada penyelidik sama ada pensyarah ataupun pelajar ya. Jadi di sini kita dapat keperluan lah bahawa kita perlu mantapkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan etika penyelidikan haiwan. Jadi dengan itu pihak RMIT mengambil inisiatif inilah untuk mengadakan webinar supaya kita dapat berikan pendedahan dan ilmu kepada para panel ya, supaya nanti bila kita dapat permohonan kita dapat gunakan ilmu ini sebagai guideline ataupun bantuan untuk kita membuat penilaian dengan baik ya. Jadi sebelum kita mulakan, saya perkenalkan dulu penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Farzana binti Ismail ya. Dr. Farzana merupakan pensyarah kanan ya daripada Jabatan Sains Pertanian, Fakulti Teknikal dan Teknologi, dan beliau merupakan doktor perubatan veterina. Okey, jadi beliau merupakan mempunyai pengalaman ya, khususnya contohnya dalam pengurusan ataupun pengendalian haiwan, nutrisi, kesihatan dan juga pembiakan haiwan serta perubatan veterina. Okey, jadi dengan itu mungkin kita tanpa buang masa kita boleh teruskan dengan ceramah kita pada hari ini. Jadi saya jemputkan Dr. Farzana untuk segala hormatnya diberikan saya. Okey, terima kasih Dr. Nuraini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang. Okay, jadi kita alhamdulillah lah hari ini akhirnya tercapailah juga hasrat nak kita kata walaupun secara online kan berjumpa dengan panel-panel untuk etik haiwan ni, sebab ramai juga student yang bertanya banyak iklan-iklan yang untuk etika manusia dan etika haiwan belum lagi keluar kan, jadi dia perlu tanya-tanya. Okay, so harap untuk yang kali ini sebagai permulaan lah. Okay, sebelum tu saya tujuannya hari inilah saya untuk beri sedikit pendedahan lah berkaitan dengan dari segi law, animal law-nya, kemudian dari segi pelaksanaan, dari segi pengendalian, tapi hanya secara brief sahaja, secara ringkas, sebab dalam masa yang sangat singkat ni saya tak cukup masa untuk maksudnya nak tunjukkan detail satu-satu. So mungkin untuk hari ini sebagai pengenalan saja. So mungkin kalau misal katalah ada request dari rakan-rakan penilai semua, rakan-rakan pensyarah, kalau misal katalah ada request untuk contohnya nak demo dari segi bagaimana nak ambil sampel dari blood vessel, contohnya jenis jarum ataupun dia punya gauge mana yang sesuai, macam mana nak handle haiwan yang mungkin nampak dia sakit tapi kita pun tak pasti sakit ke tak sakit kan. So mungkin yang itu kita akan boleh provide dalam sesi yang lain lah. Okay. Tapi untuk hari ini saya just brief secara apa kita kata secara ringkas lah, secara keseluruhan untuk pengendalian etika dalam pendidikan haiwan ni. Okay, so saya nak share sikit saya punya slideshow supaya mudahlah kita tak terbabas daripada ruang waktu yang ada ni. Sekejap ya. Oh,
dekat saya punya ni tak keluar share button ni dekat ni. Kejap ya saya. Okey, boleh nampak doktor? Boleh ya? Okey. Okey, untuk siri satu ni, okey, ni sebagai pengenalan lah ni sedikitlah latar belakang saya sebelum ini. Pernah berkhidmat sebagai doktor veterina di industri dan juga sebagai pegawai penyelidik lah di unit integrasi ternakan MPOB sebelum menceburkan diri dalam bidang akademik ni lah. Okay. So pengalaman tu tidaklah banyak tapi bolehlah sedikit yang saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan pensyarah sekalian. So harapnya sedikit sebanyak kita boleh sama-sama berkongsi lah. Saya pasti ramai yang lagi senior daripada saya sebenarnya. Dengan rasa rendah diri lah saya mengakulah pengalaman saya tidaklah seberapa tapi bolehlah ada sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan tu. Okay, untuk hari ini saya suka untuk mulakan dengan pengenalan terhadap undang-undang ataupun peraturan lah di Malaysia ni. Sebab mungkinlah yang bukan terlibat secara langsung dengan haiwan ni kurang aware ataupun kurang mengikuti lah perkembangan yang terkini mengenai peraturan dari segi pengendalian ataupun penggunaan haiwan dekat Malaysia ni. So saya akan terangkan secara brief tapi in detailsnya tu mungkin doktor-doktor sekalian mungkin boleh baca dia punya full peraturan tu dari Google pun boleh dapat ya. Cuma saya nak highlightkan beberapa yang sangat penting dan perlu kita ambil tahulah sebelum kita menjalankan apa-apa penyelidikan yang menggunakan haiwan. So secara generalnya lah untuk hari ini saya akan briefkan sedikit lah mengenai law dan juga beberapa elemen yang kita perlu highlight bila kita mengendalikan haiwan sewaktu menjalankan penyelidikan. Okay, so dekat Malaysia ni bermula daripada Undang-Undang Haiwan 1953 kemudian ditambah baik pada tahun 2012. Kemudian dia usul lagi banyak penambahbaikan pada 2015 dan walaupun dah diluluskan pada 2015 yang secara officialnya, secara rasminya diguna pakai hanyalah pada tahun 2017. Okey, sebenarnya awareness ataupun kesedaran mengenai haiwan dekat Malaysia ni kita kata bukanlah lagi di tahap yang tinggi. Kita baru bermula sebenarnya. Akta kita dah lama tapi dari segi pelaksanaan, dari segi perincian tu dia sentiasa ditambah baik berdasarkan keperluan dan juga isu semasa lah. Yang menjadi titik tolaknya pada 2015 tu dia review balik, revise balik adalah dari terjadinya isu-isu penderaan pada haiwan. So media sosial masa tu dah mula banyak kan. So kita dah boleh dengar lah ataupun kita boleh tengok daripada apa yang tular dekat media sosial kan. Orang aniaya, dera haiwan dan sebagainya. Sebelum ni sebenarnya berlaku. Tapi kita punya informasi tu terhad. So mungkin itu tidak dipandang penting ataupun tidak, maksudnya dipandang remeh saja. Tapi lately bila media sosial dia juga main peranan lah. Maksudnya kita dah boleh akses apa sebenarnya yang berlaku dalam persetiaran kita. Okay? So sebelum kita nampak contohlah sebelum pelaksanaan diperketatkan lagi Undang-Undang Kebajikan Haiwan ni, contohnya macam kita nampak orang simbah air panas ataupun tendang kucing di restoran. Pada satu masa dulu itu adalah sesuatu yang mungkin menjengkelkan pada pandangan kita kan, tapi tak ada apa-apa kita kata peraturan ataupun undang-undang lah yang membolehkan untuk sue ataupun untuk dakwa
orang yang buat tu. Kita sekadar pandang dan kita rasa benci, kita rasa tak suka, just that. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang yang diperketatkan ni, so sekecil-kecil tindakan yang kita kata melanggar etika dari segi kebajikan haiwan, kita boleh laporkan dan mendapat inilah kita kata dapat pembelaan lah. Okay. So sama juga dalam kita punya penyelidikan. Okay. Sebelum ini mungkinlah ada yang di kalangan kita yang contohnya lah menggunakan makmal, tikus makmal. Okey, sebelum ni kita kata kita nak buat research tikus makmal, kita nak sekian-sekian bilangan, kita nak letakkan dalam sangkar. Bila kita nak ambil sampel darah contohnya, mungkin kita belum ada kesedaran lagi. Okey, maksudnya dari segi adakah saiz sangkar itu memenuhi keperluan dan memenuhi kebajikan tikus makmal ni tadi, walaupun dia kita kata sekadar tikus, okey, tapi dia juga ada hak untuk mendapat keselesaan sewaktu dia berada dalam sangkar dan digunakan bagi tujuan research. So dengan adanya penambahbaikan undang-undang Malaysia ni, Akta Kebajikan Haiwannya, so setiap inci, setiap perkara kita kena ambil berat. Okay, so kita tak boleh simply masuk beberapa ekor, kita rasa muat tikus ni happy je, boleh bermain-main, boleh kesana kesini dalam sangkar. Tapi kalau ikut peraturan, dia ada space requirement dia untuk seekor berapa. Sama juga kita buat ayam ke, ikan ke, so kita tak boleh overcrowded. So itu adalah melanggar peraturan. So Akta Kebajikan Haiwan ni termaktub ataupun diguna pakai, okay, kepada semua aktiviti yang disenaraikan lah. Okay, termasuk juga contohnya penginapan haiwan ni, contohnya kalau kita boarding lah, kita tinggalkan haiwan kita dekat tempat pet shop ke dan sebagainya. Kemudian pembiakan haiwan, contoh macam kita buat research, kita nak tambah baik dia punya pembiakan. So kita matingkan, contohlah kita matingkan ayam hutan dengan ayam kampung contoh. Okay, so bagaimana kita nak jaga kebajikan, sebab requirement untuk ayam hutan adalah berbeza dengan requirement untuk ayam pedaging yang moden ni, contoh ataupun ayam kampung. Ayam hutan sifatnya berbeza. Dia lebih suka yang terbuka, dia suka terbang, so kena ada space yang sebegitu. Okay, so dia juga termaktub dalam undang-undang ni tadi. Kemudian yang kita fokuskan hari ini adalah lebih kepada penyelidikan, ujian dan pengajaran haiwan. So kalau kita nak buat research, apa ciri-ciri ataupun apa elemen-elemen yang perlu kita pastikan dipenuhi supaya kita tidak melanggar dari segi kebajikan haiwan ataupun dari segi etika penjagaan haiwan tu. Okey. Kemudian selain kita penyelidikan, ujian dan pengajaran haiwan, contohnya kita mungkin juga membuat aktiviti penyembelihan haiwan. Contoh kita pelihara ataupun kita mungkinlah kita test buat dalam ikan contoh, ataupun kita buat ayam ke, okey. So akhirnya nanti kita akan menjalankan proses penyembelihan. Okey, penyembelihan ni sama ada sembelih untuk, sama ada dia boleh diguna pakai, maksudnya dimakan macam ayam dan sebagainya, ataupun disembelih untuk pelupusan. So kedua-dua kriteria ni, walau apa pun tujuan akhirnya sama ada kita nak jual ke ataupun kita nak lupus tanam ke, dia masih termaktub bawah undang-undang Akta Kebajikan Haiwan ni tadi. So kena ada ikut prosedur dia. Okey. Dan akhirnya pelupusan haiwan lah. So contoh kalau kita buat dalam tikus makmal, macam mana kita nak lupuskan? Kita baling masuk dalam tong sampah je ke? Kita bungkus dalam plastik hitam, boleh baling je ke? So dia ada prosedur dia. Okay, so kita tak boleh simply kita kata melupuskan secara bebas lah, tak terkawal. Okay, okay. Dalam Akta Kebajikan Undang-Undang Haiwan ni tadi, okay, dia ada sebutkan dalam bahagian 2 dia adalah Lembaga Kebajikan Haiwan. Okey, Lembaga Kebajikan Haiwan ini, okey, kita kata adalah satu badan yang kita wujudkan supaya kita boleh berfungsi
sebagai yang disenaraikan ni lah. Okay. So kita panel-panel dan juga maksudnya dalam ahli jawatan kuasa kita ni lah, etika pendidikan ni, kita adalah berperanan sebagai fungsi sebagai lembaga ni lah. Okay. So kita memantau kerja-kerja persatuan ataupun badan ataupun segala aktiviti lah, okay, untuk cegah trauma, kesakitan atau penderitaan kepada haiwan. Jadi kalau misal katalah kita nak buat research ataupun pelajar postgrad ataupun FIP ke, okay, yang nak menjalankan pendidikan yang melibatkan haiwan ni tadi, kita kena pastikan bahawa segala aktiviti start daripada haiwan tu masuk di ladang ke, di makmal ke, okay, start daripada kita terima haiwan tu sepanjang research berjalan dan sampailah dilupuskan, semua aktiviti yang menyebabkan trauma ataupun kesakitan ataupun penderitaan pada haiwan tu dapat dicegah. Okay? Dicegah tu sama ada kadang-kadang kita mungkin lah kita kata saya dah buat the best lah, kita dah provide shelter dia yang paling besar untuk dia, contoh kan, kita dah bagi makanan yang betul untuk dia, minuman ditukar setiap hari contohnya kan. Tapi ada kalanya kita masih tidak dapat cegah lah dari segi kita rasa, kita kata trauma ataupun stres tu. Sebab ada haiwan yang habitatnya kita ambil dia bukan daripada contohnya kalau macam tikus makmal tu mungkin dah dikontrol kan, maksudnya breeding kita ambil daripada sumber daripada makmal yang memang dia kita kata dilahirkan dan dibesarkan di dalam makmal juga. Dia tak kenal dunia luar. Tapi ada certain yang mungkin kita dapat sumber haiwan tu datang pada sumber luar. Jadi habitat ataupun persekitaran dia bertukar sekarang. Jadi kita kena fikirkan bila kita masukkan dia dalam sangkar contoh, bagaimana kita nak minimumkan rasa stres dia tu. Okay? So termasuklah contohlah, saya bagi contoh, kalau kita tangkap ayam hutan. Okay? Ayam hutan di persekitaran lah kan, dalam dekat hutan, kat pokok-pokok. Okay? So kita alihkan, kita tangkap, kita nak, contohlah kita nak buat biak bakar kan, kita ambil ayam hutan masuk dalam sangkar. So bila duduk dalam sangkar dia dah mula rasa stres sebab itu bukan normal habitat dia. Okey, bagaimana untuk kita elak? Mungkin tak boleh lah sebab memang kita nak gunakan ayam ni, contohnya kita nak collect dia punya semen dan sebagainya. So memang kita kena secure dia dalam kawasan ataupun dalam ruang yang ataupun ruang yang limited ni lah. Okay. So kalau kita tak boleh cegah, kita boleh kurangkan. Bagaimana kita nak kurangkan? So kita provide lah shelter yang mungkin ataupun sangkar yang mungkin dia boleh masih boleh terbang, masih boleh terbang tinggi. So ada elemen ataupun tindakan kita yang mengurangkan, walaupun kita tak boleh cegah 100%, kita boleh kurangkan. Okay. So selain itu kita juga berfungsi sebagai memantau lah kerja-kerja pelindungan haiwan, termasuk tempat tinggal dia, tempat perlindungan dia. So kalau misal katalah macam saya sebut tadi, kita nak buat research melibatkan contohlah daripada tikus makmal. So adakah kita kena fikirkan adakah dia selesa, adakah dia sesuai untuk duduk, contohnya duduk dalam suhu yang sekian-sekian, okay, suhu normal dia yang dia sihat berapa, kita kena tahu, kena ambil tahulah. Okay. Kemudian memantau tempat di mana haiwan boleh mencari perlindungan apabila haiwan itu lemah atau memerlukan perlindungan. Okay. So yang ini contoh biasanya pada haiwan, kita kata haiwan ladang lah. Okay, haiwan di ladang. Contoh macam kita buat dalam puyuh, dalam ayam. So dia ada ruang supaya bila haiwan ni, bila sifat haiwan ni, bila dia tidak sihat ataupun dia rasa kurang sihat, okay, dia akan cuba memencetkan diri. Apa-apa jenis haiwan pun. Macam kita jugalah, bila kita tak sihat, kita dah tak nak dah berjumpa kawan-kawan. Kita elakkan untuk bersosial, maksudnya tak berjumpa. So sama juga dalam haiwan. So kita kena fikirkan kalau misalnya kata dia mula rasa tidak sihat, ada tak ruang untuk dia berada sedikit rasa privacy tu daripada kawan-kawan yang lain. Kalau contoh kita bela arnab, okay, kita bela arnab, okay, ada tak ruang ataupun petak untuk khas untuk dia bersendiri, okay, bila dia mula rasa tidak sihat. Okay, so kita nak minimumkan rasa stres tu tadi. Kemudian memberikan pendidikan berhubung layanan beri kemanusiaan kepada haiwan dan menggalakkan pembentukan pendapat umum berhubungan dengan tindakan mengakibatkan trauma. Okay. So yang ini macam kita, contohlah kita supervise student kita. Okay. Student kita ni kadang-kadang dia
dia nak cuba, okay? Dia nak cuba buat eksperimen contohlah dalam arnab, dalam tikus makmal. Tapi kadang-kadang rasa confident untuk handle tu dia kurang. Kan? So kita sebagai panel dan juga sebagai supervisor, okay, ataupun penyelia lah, okay, kita kena pantau lah dan juga educate student kita supaya dia rasa confident untuk handle dengan haiwan ni. Okay, sifat haiwan ni, okay, menariknya dalam haiwan ni, dia boleh rasa bila kita pegang dia, apa jenis haiwan pun sekalipun, okay, dia boleh tahu kita punya rasa, dia ada common sense dia. Bila kita tak confident untuk pegang dia, contohlah saya nak pegang arnab, okay, tapi saya rasa macam tak confident, rasa macam geli ataupun takut kan. So saya cuba juga, tapi cara pegang itu, okay, sebenarnya dia akan memberi kita kata sense lah, rasa pada haiwan tu tadi, yang bahawa kalau dia biarkan kita pegang dia, dia sendiri dia sendiri dalam keadaan tak selamat sebab kita sendiri tak confident. Okay, so perlunya confident. Contoh dalam misal katalah guna hamster, nak buat research guna hamster ataupun lab rat jugalah, okay. Sama juga, okay. Dia bila kita pegang, okay, kita macam pegang tak pegang, nak lepas tak lepas kan. So benda tu sebenarnya menambah lagi stres kepada haiwan kita. Sebab dia rasa orang ni sebenarnya apa dia nak buat? Dia nak bunuh aku ke kan? Dia nak pegang kemudian lepaskan ke kan? So kita kena train untuk kita sendiri dan juga untuk pelajar di bawah kita masing-masing untuk rasa confident. Bagaimana nak buat nak train rasa confident tu adalah dengan cara kita practice dululah dengan contohnya lah dari guna tikus makmal kan, kita train dulu. Train macam mana cara pegang, okay? Macam mana nak handle, contoh kalau ayam nak pegang tak boleh pegang bawa dukung dia kemudian hanging dia macam tu, tak boleh. Dia ada kaedah untuk restrain dia, kena rapatkan ke bahagian sisi badan ataupun bawah ketiak kita lah. So dia rasa secure, okay? So kita kena practice dan get used lah cara pengendalian tu tadi. Okay, kemudian mempromosikan kebajikan haiwan. So kita sebagai panel ethics ni, kita sendirilah kena promo bahawa haiwan itu adalah makhluk yang ada hak untuk dijaga kebajikannya. Tak boleh pandang remeh walaupun dia hanya seekor tikus, walaupun dia hanya seekor ayam. Okay, kita kena educate bahawa dia adalah haiwan yang ada hak untuk dijaga kebajikannya. Okay, dari segi pelesinan, yang ini saya sebenarnya duduk di bawah Akta Kebajikan ni. Setiap premis, tak kisahlah sama ada yang menjalankan perniagaan, menjalankan aktiviti penyelidikan dan sebagainya, dia sebenarnya kita memerlukan lesen. Yang ini mungkin saya akan discuss detail lagi lah dengan Dr. Eileen untuk suggestkanlah bahawa contohlah macam kita di Fakulti Technical Vocational kita ada ladang. Di FSM mungkin ada makmal yang simpan ataupun menjalankan gunakan tikus makmal ataupun arnab dan sebagainya kan. Ada ikan ke, tak kisahlah, okey. Sebenarnya kalau ikut prosedur yang di bawah akta ni tadi, kita memerlukan kelulusan lesen lah sebenarnya untuk menjalankan. Lesen kita adalah, tujuan kita adalah menjalankan penyelidikan. Sebab pentingnya lesen ni tadi supaya kita punya institusi ni kita kata dikenal pasti menjalankan aktiviti yang menggunakan haiwan. Kita takut kalau misalnya kata kita tak ada lesen, okay, contohlah orang luar kan nampak ataupun mungkin ada contohlah pasangan staff kita yang mungkin datang ke makmal kan, tengok ada haiwan dekat makmal, tikus kita contohnya terbiar, tak diberi makan contoh kan, dalam sangka kotor, tak dibersihkan. So misal katalah sekarang ni kan musim orang mudah untuk sebarkan kan, so kalau misal katalah isu ini dia di bawah
kita boleh didakwa sebab kita gagal. Satunya, kita tak ada lesen untuk menjalankan pendidikan, dan yang kedua, kita gagal untuk memenuhi keperluan kebajikan haiwan ni tadi. So bahagian pelesenan ni pada saya satu benda yang penting lah, dan kita kena mungkin kena fikirkan macam mana ataupun usahakanlah untuk mendapat kelulusan ini supaya bila institusi ataupun contohlah di ruang FTV ataupun di ruang FSM ataupun mana-mana dalam UPSI ni, kita bagi tahu mana-mana ruang sekian-sekian akan menempatkan contoh jenis-jenis haiwan untuk menjalankan pendidikan, sama ada untuk para pelajar siswazah ataupun undergrad sekalipun, ataupun untuk kita punya geran pendidikan contoh. So hanya premis itu yang ada lesen itu sahaja yang dibenarkan untuk menyimpan ataupun menggunakan haiwan untuk penyelidikan. Sebab tadi kita dah tengok kan, semua aktiviti yang termaktub bawah akta ni adalah termasuk menyimpan, menempatkan haiwan dan segala aktiviti pendidikan lah. So kita pun termaktub lah dalam pelesenan ni tadi. Okay, so itu sedikit sebanyaklah pengenalan lah yang paling penting lah pada saya untuk highlight. Sebenarnya banyak lagi yang bawah akta tu, tapi itu mungkin kita in further sesi lah, okay, sesi yang lain. So untuk yang mengenai animal model etik dan 3R ni, okay, kalau ikutkan di Malaysia ni, okay, kita macam saya sebut tadi lah, kita baru ke arah untuk memperketatkan lagi penggunaan haiwan ni dalam pendidikan. Kita nak ketatkan lagi dari segi etik. Sebab sebelum ni dah ada yang jalankan, contohnya macam uni research yang lain, okay, tapi elemen tu tak diserapkan, maksudnya tak diserapkan secara meluaslah kepada universiti-universiti yang lain. Okay? Jadi kita sebagai kita kata untuk memulakanlah untuk menjalankan aktiviti pendidikan haiwan ni, ada konsep 3R ni, iaitu replacement, reduction dan refinement. Okay, replacement ni maksudnya, contohlah misal kata kita nak buat research mengenai ayam hutan. Kita tahu ayam hutan tergolong dalam spesies yang kita panggil endangered, spesies yang terancam. Okey, spesies yang terancam. So kalau kita nak menjalankan research yang melibatkan spesies yang terancam ni tadi, okey, adakah boleh kita gantikan, okey, sebab bila kita hunting spesies yang terancam ni, sebenarnya kita menyumbangkan lagi ke arah ancaman tu tadi kan. Okey, so adakah kita boleh fikirkan sesuatu alternatif haiwan lain yang mungkin dari segi sistem biologi dia ataupun sistem fisiologi dia menyerupai ayam hutan. Okey, contohlah kita kata kita nak buat testing pemberian herba pada kesihatan perut ayam kan, dalam ayam hutan. So kita fikir dalam ayam hutan, sistem fisiologi dia, biologi dia lebih kurang sama je macam ayam kampung. So instead of kita gunakan ayam hutan, kita cari ayam kampung. Ayam kampung mungkin dah banyak kita kata dah banyak di biak baka kan. So kita kurangkan ataupun kita elakkan penggunaan spesies yang terancam tadi, kita gantikan something yang kita kata lebih kurang sama lah ataupun memang sama. Okay. Tapi unless memang aktiviti itu adalah tujuannya untuk biak baka spesies yang terancam tu sendiri. Contohnya memang kita nak collect semen daripada ayam hutan, kita nak kaji keberkesanan, contohnya kita buat pemandian beradas dalam ayam hutan, adakah dia berhasil untuk banyakkan lagi penetasan telur ayam hutan ni tadi supaya lebih banyak ayam hutan dihasilkan. Yes, yang itu tak apa. Okay, maksudnya memang kita aim untuk biak baka spesies tu sendiri. So memang tak ada alternatif lain lah, sebab memang kita nak aim pada ayam hutan tu sendiri, contoh. Okay, so tu replacement. Kemudian reduction. Okay, reduction. Okay, kita macam contohlah macam pelajar ni nak menjalankan kajian dalam ikan contoh. Okay, ikan tilapia lah contohnya. Okay, kita kena tanya ataupun kita kena fikirkan berapa jumlah ikan yang kita nak gunakan
okey, ataupun pelajar ni nak gunakan sepanjang proses penyelidikan tu. Adakah perlu, okey, sebab praktis di luar bila bela ikan ni biasanya memang dalam sejumlah yang banyak kan, tapi adakah perlu kita bela ataupun pelihara ikan itu dengan jumlah yang sangat besar, sama lebih kurang macam di saiz komersial? Kalau misal katalah kita punya ataupun student tu punya kajian tidak kita kata tidak crucial lah, tidak memerlukan sejumlah ikan yang banyak, so kita kurangkan. Okey, kita kurangkan. Sama juga dalam tikus makmal. Okey, biasanya kita ada replicate kan. Okey, so kita fikirkan berapakah jumlah minimum yang masih boleh memenuhi kita punya ataupun student ni punya objektif kajian. So tak perlulah pelihara terlalu banyak, dan memang kita kata lagi banyak sampel kita lebih accurate kan, tapi in term of animal, okay, ada certain element, contohnya sampling kita. Kalau kita pelihara tikus makmal kita dalam jumlah yang sangat banyak, adakah mampu untuk kita buat sampling, contohlah kita nak ambil blood profile kan, adakah mampu kalau kita pelihara 50 ekor. So adakah mampu dalam satu hari tu kita nak buat sampling untuk sejumlah tikus makmal? Okey, 50 ekor banyak tu kan. So bila nak buat sampling tu, so kita kata okey, kita nak buat ambil sikit lah, contohnya setiap satu replicate kita ambil 3. So adakah 3 itu adalah minimum requirement dan sudah mencukupi untuk capai objektif kajian? Kalau cukup, so kenapa perlu pelihara sampai 50? Tak perlu. Okay, so kita kena fikirkan number of animal tu yang memadai as long as mencapai objektif kajian. Okay, kemudian refinement. Refinement ni maksudnya kita nak kurangkanlah segala bentuk ancaman ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia sakit ataupun dia rasa stres. Okey, contohlah macam kita buat di dalam makmal, kita ada tikus makmal. Okey, kita nak buat ada research pasal tikus makmal lah, kita nak buat dalam tikus makmal. Kemudian di satu sudut ruang lain kita nak kita kata kita nak kaji dalam kucing lah, contoh kan, bagi simple. So kucing di satu sudut, makmal, tikus makmal di satu sudut. Okey, agak-agak stres tak kita punya tikus makmal ni tadi. Dia boleh akses kan, dia boleh nampak. Haiwan dia bukan sekadar attach, boleh sentuh, tapi pandangan dia juga boleh memberikan rasa stres. So dia nampak di hujung sudut makmal tu, walaupun kucing tu duduk dalam sangkar contoh, dia rasa itu adalah ancaman. Walaupun masing-masing duduk dalam sangkar, tapi pada tikus ni tadi rasa tak secure. So kita nak elakkan macam tu. Sama juga kalau kita buat dalam arnab ataupun dalam ayam ataupun ikan. So apa contoh dalam ikan lah, kalau misal kata kita buat research tu, adakah tempat tu shady, kita kata redup sesuai kalau misal kata kita buat dalam tangki kan. So dia cover tak? Dalam waktu panas dia redup, waktu hujan dia tak tempias yang keterlaluan contoh. So kita kena fikirkan. So kita kena kurangkan rasa rasa sakit ataupun rasa stres ni tadi. Okey, sekejap ya. Okey, kemudian okey, yang ini kita dah cerita sikit pasal konsep 3R tadi. Okey, dari segi animal, sebelum tu ada ke yang nak bertanya ke? Boleh interrupt tak? Tak perlu tunggu sampai habis pun tak apa. Ya. Yeah? So mungkin ada takut terlepas pandang kan? Okey, untuk Dr. Fasan, hari kita ada soalan ni. Okey, silakan. Okey, soalan daripada Dr. Husni, berapakah bilangan haiwan yang boleh ada dalam stok berbanding minimum requirement dalam research? Boleh ulang semula ni. Berapakah bilangan haiwan yang boleh ada dalam stok berbanding minimum requirement dalam research? Okey. Untuk pendidikan haiwan, dia sebenarnya bergantung kepada jenis haiwan itu sendiri. Okey, jenis haiwan dan keupayaan fasiliti yang kita boleh sediakan. Okey, sebab sebelum kita nak jalankan research, kita kena fikirkan dulu fasiliti yang kita ada.
Itu perkara utamalah, perkara pertama. Ataupun mungkin kita design dulu kita punya research, kemudian kita baru nak mengadakan facilities tu. Okay. So biasanya kita untuk contohlah dalam poultry, okay, dalam poultry biasanya poultry jenis contoh macam ayam kampung ataupun ayam hutan, biasanya yang dipraktis lah paling minimum, okay, paling minimum untuk satu contohlah kita ada 3 treatment group, okay, 3 treatment group. Okay, kalau untuk ayam pedaging ataupun ayam hutan tu saya keep aside dulu sebab ayam hutan ni dia special sikit, dia lain dia punya ni. Macam contoh ayam pedaging yang kita boleh dapat stok biasanya secara komersial sangat mudah lah, okay. Ataupun ayam kampung. So biasanya paling minimum untuk satu kumpulan itu antara 3 hingga 5. Okay, untuk satu treatment. Satu rat. So maksudnya untuk satu rat 3 hingga 5 ekor. Contoh treatment tu kita nak buat 3 rat kan. So total antara 9 hingga 15 ekor sahaja. Okay, tapi dia bergantung juga kepada apa jenis sampel yang kita nak ambil. Okay, contohlah saya ambil contoh kalau kita jalankan kajian dalam ayam pedaging lah, okay, yang paling mudah ayam pedaging contoh. So kita ada 2 condition yang membezakan. Sama ada condition pertama kita nak bagi makan, kemudian timbang berat, nak tahu kesan makanan, contoh just physical parameter saja. So yang itu sudah memadai lah 3 hingga ke 5 ekor untuk satu rat tu, okay. Tapi kalau misal kata kita melibatkan sampel, contohnya kita ambil blood profile. Okay, blood profile ni chances untuk measurement ataupun bacaan itu kita kata tak accurate tinggi sebab bila kita handle haiwan, okay, bila kita handle dia rasa stres, cara kita handle, cara kita restrain, cara pegang dia, okay. So bila ambil blood sample, kalau kita punya number of sample tu sangat limited, kebarangkalian bacaan blood parameter tu mungkin tak signifikan ataupun tak accurate lah. Sebab kadang-kadang level, sebab kita boleh monitor kan, bila blood profile boleh monitor dia punya stress level dan sebagainya. So yang itu mungkin kena tingkatkan lagi ataupun tambah lagi lah jumlah haiwan tu tadi. Sama juga dalam makmal, tikus makmal. Okay? Kita kena tengok sampel macam mana kita nak handle ataupun restrain waktu kita sampling, dan sampel apa yang kita nak ambil. Kalau sekadar kita bagi macam contoh tadi lah, kita bagi jenis makanan, kita ubah diet dia ke, ataupun kita bagi tambahan suplemen tambahan, kemudian biar dia makan, dia tidur, dia main, maksudnya tak ada pengendalian ataupun nak handle dia terlalu banyak. Okay, yang itu kita boleh minimumkan, ambil sampel ataupun size yang paling minimum lah. Tapi kalau melibatkan kita nak ambil blood serum ataupun fresh blood dia sendiri, yang itu mungkin kita boleh kena tingkatkan lah, sebab kalau terlalu limit kita worry nanti data yang kita dapat tu tak mencukupi, kan? So nanti kena repeat pula lagi sekali eksperimen. So sebulannya bergantung kepada jenis apa haiwan kita nak gunakan, bagaimana kita punya frekuensi of handling ataupun restrain dia, dan juga bergantung apakah jenis ataupun prosedur sampling yang kita nak buat. Bolehkah saya menjawab tak soalan Dr. Rosmi? Okey, Doktor just nak tanya sikit tambahan lagi. Sekiranya contohnya tadi macam tentang ayam ataupun jenis-jenis burung lah, katalah kalau untuk ambil sampel darah kita perlukan sampel yang lebih lah kan, sebab dia punya effect of stress mungkin ada. Tapi katalah kita boleh make sure kita akan ambil darah tu dalam tempoh 3 minit. Katalah student kita memang cekap. Jadi kalau kita pakai sampel katalah 3 group, 3 treatment tu, 9 ekor pun dah kira okey lah kan? Betul tak? Itu yang saya sebut tadi tu, maksudnya bagaimana kita handle. Okay, kalau misalnya katalah memang student kita memang dah cekap, dah well trained,
Kita memang kita kata okay within 3 minutes tu memang confirm memang boleh dapat. So kita boleh keep yang minimum number tu tadi. So bergantung balik pada kaedah cara pengendalian haiwan tu sendiri. So kalau kita rasa confident, tak ada isu kita kata kita akan menyebabkan stres, haiwan tu struggle kan, dia contoh berlari ke melepaskan diri ke, yang tu mungkin kena require more in number lah. Tapi kalau misalnya kita well trained, so then kita kata okay saya memang berani, saya dah biasa dah buat benda ni, dalam 3 minit kalau settle boleh ambil, so boleh keep it as the minimum number lah. Tak ada masalah. Saya nampak, okay doktor. Ada garis panduan haiwan, spray kalau bimbang haiwan mati. Okay. So biasanya yang dari pengalaman saya lah, waktu bila buat research animals ni, biasanya kita kira dia punya sample size kan. Contoh saya dah tetapkan okay paling minimum untuk satu treatment dengan 3 rep, contohnya ada 15 ekor. So biasanya kita ada proses, kita kata proses conditioning. Conditioning ni maksudnya proses penyesuaian dengan keadaan sekeliling. Okay, contoh kita beli, kita dapatkan stok tikus makmal. Okay, tikus makmal kita kata dalam research kita nak guna in total adalah 50 ekor contoh. Okay, contoh 50 ekor. Tapi bila bila tikus tu tadi dah berada di makmal, okay, sebenarnya sepatutnya kita akan order lebih daripada 50. Sebab satunya kita tak boleh jalankan research on the spot selagi haiwan itu masih belum menjalani proses conditioning. Maksudnya dia contohnya dia datang daripada pembekal, kemudian sampai ke makmal. Bila sampai ke makmal, dia kena menjalan tempoh penyesuaian ataupun conditioning tu at least depends pada haiwan lah. Contohnya kita kata kita nak guna seminggu ataupun 2 minggu. Tikus-tikus ni tadi akan duduk dekat dalam makmal, dalam sangkar dia yang sebenar sewaktu proses penyelidikan berjalan. Okay, so sepatutnya daripada kita kata kita nak guna 50 ekor tu, biasanya kita akan extra 5 ke 10% lah daripada jumlah number yang kita nak guna. Sebab kadang-kadang kebiasaannya haiwan dalam tempoh penyesuaian ni kadang-kadang dia rasa stres, dia tak suka dengan environment baru ataupun memang dari tempat asal dia ada masalah kesihatan. So kita kena monitor kan. So biasanya akan adalah percentage yang mungkin dia akan mati waktu proses conditioning. So proses conditioning dalam pendidikan haiwan memang kita kata antara proses yang wajib lah, sebab kita tak nak research yang kita jalankan resultnya nanti adalah disebabkan haiwan ni tadi dari mulanya memang tidak selesa, tidak rasa kita kata tidak rasa sesuai untuk duduk kat situ. So selepas seminggu ataupun 2 minggu menjalani proses conditioning, barulah kita decide semula. Contohlah daripada kita kata kita nak guna 50 ekor tapi kita order dalam 60 ekor contoh. So 60 ekor duduk dalam sangkar masing-masing dalam makmal yang memang kita takkan pindah-pindah dah sepanjang proses penyelidikan. Kemudian dalam masa seminggu ataupun 2 minggu tu kita perhatikan. Contohlah mungkin ada yang dalam dunia haiwan ni dia ada kita kata dominance mungkin ada yang membuli kan, sama-sama tikus tu dia membuli kawan dia. So mana yang dah out tu, so kita boleh terminate lah, kita singkirkan. So mana yang sakit mungkin dia waktu journey transport daripada pembekal, mungkin dia dah ada jangkitan kurap ke kan. So waktu 2 minggu tu lah kita kena perhatikan dan kita kena monitor lah. So kesimpulannya kalau nak buat spare tu boleh 5 ke 10% daripada jumlah yang sebenar dalam research kita nak jalankan, tapi kita perlu pastikan jalankan dulu proses conditioning tu tadi supaya number yang 50 tu tetap ada lah, maksudnya research tu possible untuk diteruskan.
Saya menjawab tak soalan Dr. Husni? Okey. Bagaimana, dari Dr. Zalina, bagaimana prosedur bagi haiwan spray yang tidak digunakan dalam eksperimen? Boleh dihapuskan ke? Okey. Terima kasih. Soalan ni, macam saya sebut tadi, aktiviti pelupusan, aktiviti pelupusan haiwan sama ada lupus untuk dikonsum, sebab ada haiwan yang mungkin boleh dikonsum lah, macam ayam, ikan kan, selagi dia tak mendapat treatment yang kita kata mengganggu proses normal dia lah. Contohlah kita bagi makanan yang mungkin mengubah dia punya hormon, yang itu kita tak galakkan lah untuk kita makan, walaupun sebenarnya dos dia sangat rendah dan tak memberi kesan yang secara kita kata direct effect pada manusia. Tapi as long as haiwan itu selamat dan boleh digunakan, kita boleh lupuskan untuk maksudnya human consumption, ataupun kita boleh lupuskan dengan kaedah kita panggil kaedah human killing. Human killing tu maksudnya yang paling soft, paling yang tidak beri stres lah pada ikan ni tadi. So contohnya kalau misal katalah, ini kalau contoh ikan lah, kalau ikan tu maksudnya umur dia dah sesuai untuk sama ada kita teruskan pelihara tapi tak masuk dalam kita punya research. Itu pertama pilihannya. Kemudian pilihan kedua, sama ada kalau dia dah capai saiz dia memang dah saiz matang, kita boleh consume ataupun bagi ke jual kepada orang kan. So kita boleh consume. Yang ketiga, kita lupuskan dengan kaedah, contohnya dalam ikan kita bagi sama ada kita kata quick macam apa tu istilah dia, kita restrictkan oksigen dia. Maksudnya kita keluarkan daripada air, dan kan biasanya dia tak akan ambil masa yang lama lah. Ataupun secara lain kita guna overdose ni lah, tapi dalam ikan biasanya kita tak gunakan overdose kita kata anesthetic punya drug, sebab dia mahal dan ikan dia lebih mudah lah kalau kita biarkan dalam open air lah. Itu kalau dalam ikan. Tapi kalau misal kata dalam contohlah kita kata dalam arnab. Dalam arnab misal kata ada spare, kita dapat buat proses conditioning, ada spare. So yang spare tu sama juga, sama ada kita nak teruskan bela tapi tak termasuk dalam penyelidikan kita, ataupun kita boleh release ataupun bagi pada sesiapa, as long as haiwan-haiwan kita ini kategori selamat. Maksudnya belum terima apa-apa treatment yang mungkin mengubah sistem biologi ataupun fisiologi dia. Contoh kita bagi rawatan hormon. So misal kata kalau misal kata hormon tu overdose, kalau kita lepaskan, nanti mungkin ada haiwan lain yang makan dan mungkin akan efek pada haiwan yang makan. So dia kategori tak selamat kan. So yang itu kita boleh euthanize. Euthanize tu maksudnya kita matikan dia dengan kaedah, dia ada berbagai kaedah lah, antaranya kita bagi overdose drug lah. Euthanize, kita put to sleep lah kita kata. Saya menjawab tak soalan Dr. Zalina? Jelas tak kat situ? Dia syarat dia dalam haiwan ni, as long as haiwan itu adalah selamat untuk haiwan lain, ataupun haiwan itu adalah selamat untuk digunakan manusia, so kita boleh maksudnya dibenarkan untuk consume lah. Tapi kalau kita dah bagi treatment yang kebarangkalian akan ubah dia punya sistem normal biologi ataupun fisiologi, yang kebarangkalian mungkin boleh juga mengganggu dalam sistem biologi ataupun fisiologi haiwan lain ataupun dalam manusia sendiri, yang itu kita sarankan untuk put to sleep lah ataupun euthanize, bagi overdose drug tu tadi. So sebab kita tak nak ganggu proses biologi ataupun fisiologi tu tadi. Ada lagi soalan? Okey. Nampak tak ada doktor, boleh teruskan ya? Okey. So untuk animal handling dan
animal handling dan procedure with care ni, okey, yang ini saya sebenarnya setiap tu ada perincian dia, tapi saya just bagi brief sajalah ya. Untuk animal handling dan procedure with care ni, kita kena pastikan, okey, untuk research yang menggunakan haiwan, kita kena pastikan haiwan kita ni dia terjagalah dari segi ada beberapa elemen lah yang kita kena pastikan kita penuhi sepanjang kita simpan haiwan ni tadi. Okey, yang pertamanya adalah dari segi pemberian ataupun penyediaan tempat tinggal. Okey, penyediaan tempat tinggal tu macam saya sebut tadi, bukan sekadar kita provide shelter ataupun kandang ataupun sangkar, tapi kita kena juga fikirkan dari segi saiz, okey, dari segi saiz dan juga lokasi tempat kita letak. Okay. So maksudnya kalau kita kata saya dah buat dah, saya dah bagi sangkar dah untuk tikus makmal saya. Okay. Tapi bila ditanya, contohlah student kita propose dia nak buat, so kita kena tanya, okay, saiz tu berapa keluasan dia? Okay. Berapa pula dalam satu sangkar tu, berapa pula jumlah tikus yang kita letakkan? Adakah dengan saiz yang besar tu tapi diletakkan juga dengan sejumlah tikus yang banyak? So dia tidak memenuhi dari segi keperluan kebajikan haiwan. Okey, jadi dari segi tempat tinggal kita kena pastikan dari segi saiz dan juga lokasi. Lokasi macam saya sebut tadi, tikus duduk kat sini, kucing duduk kat ujung sana. So yang tu tak sesuai. Okey. So kena pastikan arrangement tu mestilah. Okey. Kena balik pada konsep 3R tadi, kita nak reducekan dia punya rasa stres tu tadi. Okey. Kemudian kalau misal kata okey, itu dalam yang seterusnya. Okey, yang satunya adalah tempat tinggal. Yang kedua dari segi pemberian makanan dan juga minuman. Okey. Dari segi pemberian makanan, kalaulah misal kata research yang dibuat itu adalah tidak melibatkan apa-apa testing, kita kata food testing ataupun nak test formulation diet, okey. Kita kena pastikan requirement nutrition untuk setiap jenis haiwan yang student kita gunakan tu adalah dipenuhi. Okey, contohnya dalam ayam waktu dia umur less than 2 weeks, dia punya protein dia mungkin sampai 21 hingga 22%. Bila dia semakin dewasa, mungkin lebih rendah daripada tu, 18 hingga 19% group protein. Okey, sama juga dalam tikus. Walaupun dia sekadar tikus, okey, tapi kita kena pastikan dari segi pemberian makanan dia tu adalah memenuhi keperluan nutrien dia untuk proses maintenance dan juga proses pembesaran. Okey, kalau misal kata kita nak buat food testing, kita nak formulate, kita nak buat mixing diet, maksudnya kita nak campur herba lah, kita nak campur rempah, nak campur probiotik, prebiotik contoh. Okey, maksudnya akan ada berlaku perubahan dari segi konten dia yang normal. Okey. So kalau melibatkan diet yang diubah, maksudnya diet baru yang diperkenalkan, kita kena pastikan bahawa segala jenis campuran, okey, segala jenis campuran yang kita sediakan itu masih memenuhi keperluan harian dia. Okey. So contohlah kita kata kita makanan normal untuk arnab lah contoh, kita bagi pellet. Okey, so waktu umur dia, contohlah umur dia 6 bulan. Okey, umur 6 bulan sepatutnya protein yang dia terima sekitar 19 hingga 20% contoh. 19 hingga 20%. So kita kata dalam pellet yang biasa kita bagi ni, okey, dia gunakan bahan protein dia, campuran dia adalah soya contoh kan, dedak soya. So kita nak gantikan soya ni, protein soya ni kita tak mahu guna soya. Kita nak ganti guna contohnya kita nak ganti guna kacang hijau. Dia kacang protein juga kan. So kita kena pastikan bahawa walaupun kita guna bahan yang lain, tapi keperluan harian untuk proses maintenance dan juga proses pembesaran dia still dipenuhi. So kena make sure lah nak ubah apa diet sekalipun kena penuhi dia punya requirement, daily requirement. Kemudian dari segi pengurusan air. Yang ini biasanya saya tengok ramai bila bab pengurusan makanan tu mungkin tak ada masalah sangat, tapi pengurusan air. Okey, pengurusan air untuk contohnya haiwan macam
tikus makmal, rabbit, ayam, burung. Okay. Kebanyakannya mengambil mudah bab pengurusan air ini. Okay. Sedangkan kualiti air minuman ini juga akan memberi kesan secara tak langsung pada haiwan kita. Contohnya dalam ayam, okay, kalau kita biarkan ayam tu tempat minuman dia tak berganti dan tak dibasuh setiap hari, biasanya hari kedua ataupun hari ketiga lah kita dah mula nampak lumut di sekeliling tempat minuman dia. Sama juga dalam rabbit, dalam hamster, dalam tikus makmal. Kita guna yang nipple drinker tu kan. So bila kita guna yang tu, air dia stagnan. Maksudnya air duduk diam dalam tu kan. Bila duduk diam dalam tu, so kebarangkalian untuk berlakunya kita kata macam berkulat lah kan, dia kotor di sekeliling nipple ataupun sekeliling dalam botol tu tadi. Dia jadi berkeladak. Okay, kita mungkin kadang-kadang terlepas pandang, especially waktu hari ketiga keempat tu kita tak perasan. Tapi kalau kita buka botol tu, biasanya kita tengok dekat ring botol tu tadi, nampak dia dah mula kuning, dah mula ada macam jadi jelly, dia macam berjelly. So itu adalah kita kata pengurusan yang tidak baik lah. So kita kena ingatkan student kita, kalau misalnya kita jalankan research ni, so tempat minuman kena bersihkan hari-hari. Memang nampak leceh tapi itu adalah keperluan. Okay, sebab air yang kita letakkan dia stagnan, dia tak mengalir. So dia boleh jadi punca fungus ataupun mikrob kat situ. So nanti kita tak maulah haiwan kita sakit disebabkan kita tak tukar bekas minuman gitu. Okay. Kemudian dari segi tempat tinggal kita dah penuhi, makan minum kita dah penuhi. Kemudian kita kena juga pastikan haiwan kita ni bebas untuk menjalankan segala aktiviti normal dia. Okey, apa maksudnya aktiviti normal? Okey, contohlah kalau kita pelihara ayam, kita nak buat research ayam hutan tadi. Ayam hutan sifat dia suka terbang tinggi kan, dia suka bertinggik dekat atas. So kalau kita nak buat research pasal ayam hutan, kena minimumkan rasa stres dia bagi dia happy. So kena provide kandang ataupun sangkar yang luas dan ada chance untuk dia perch ataupun bertinggik ataupun terbang. Okay, so paling kurang pun ada tempat dia untuk bertinggik lah. Sebab last time saya pernah buat research dalam ayam hutan, kita memang nak ayam hutan tu duduk diam dan kita nak collect semen dia kan. So memang tak dibenarkan untuk terbang tinggi lah. Sekejap lagi dia terbang, macam mana nak collect semen kan. So memang kita letak dalam sangkar. Tapi dalam sangkar kita bagi satu bahagian ada letak dia punya apa kita kata macam kayu lah untuk dia perch, untuk dia bertinggik. So dia boleh happy dekat tu kan, dia bertinggik atas tu. So at least kita kurangkan rasa stres dia. Sama juga dalam contoh kita guna hamster. Okay, guna hamster. Hamster dia suka exercise kan, guna wheel tu. Okay, so itu adalah untuk mengurangkan rasa stres dia. So sepanjang, contohlah kita buat sepanjang 30 hari lah contoh kita kata. 30 hari simpan kita punya hamster kat situ ataupun tikus makmal kita kat situ. So takkanlah sepanjang 30 hari tu tikus dan hamster tu duduk diam saja kan. So dia akan rasa stres. So dia tak bebas untuk menjalankan aktiviti yang biasa dia suka lakukan. So kita kena provide extra lah. So sama juga kalau kita buat research dalam contoh kita nak guna kucing ke kan. So kucing sifat dia suka mencakar. So kena provide tempat mencakar dia contoh. Okay. So dia rasa bebas. Dan satu lagi keperluan lain adalah kita nak pastikan haiwan kita kalau misal katalah tempoh research kita tu terlalu panjang, pastikan dia ada peluang ataupun ada kita kata peluang dah untuk dia melalui proses kita kata dari segi seksual dia. Okay, so misal katalah, tapi ini tertakluk juga pada jenis research kita lah. Biasanya ini melibatkan haiwan ruminant lah, haiwan kambing, lembu. So biasanya kita akan biarkan dia boleh ekspres dengan jantina berlainan supaya dia boleh mengawan contohnya. Okay, so yang itu bergantung pada jenis spesies lah. Kemudian kalau contoh kita buat burung, okay, burung ada certain burung dia perlu hidup berpasangan. Okay, dia tak boleh hidup seko-seko. Contohnya macam jenis burung lovebird. Okay, manalah tahu kan kita punya student nak buat research dalam lovebird.
Okay, lovebird ni nama pun lovebird kan, dia memang kena ada pasangan. So dalam sangkar kena make sure ada pasangan jantan dan betina. So kalau kita tak sediakan, sedangkan secara normalnya dia memerlukan pasangan untuk hidup, okay, dalam satu tempat sangkar tu, so kita dah mengganggu dia punya proses yang selesa untuk dia lah. Okay, so itu antara keperluan lah dari segi handling dan prosedur care. Saya nak ceritakan in detail tu, mungkin saya boleh fokuskan untuk next session lah, bagaimana kaedah nak contohlah penjagaan yang terbaik lah untuk setiap jenis haiwan. Sebab kalau saya nak fokuskan satu-satu jenis haiwan memang tak dan lah. Okay? So nanti mungkin lah next session kalau misalnya kata ada yang request macam mana kalau dia nak handle, contohnya dia nak handle dalam selain rabbit, selain tikus mungkin kita boleh fikirkanlah nanti kita set sesi yang lain lah. Okay, animal handling dan restraint saya dah sentuh sikit tadi lah. Kaedah bagaimana kita nak restrain haiwan tu tadi. So make sure, macam katalah kita pegang rabbit, okay. Kaedah macam mana kita nak pegang rabbit. Biasa dulu waktu kita kanak-kanak kita nakal kan suka duk tarik telinga rabbit. Itu adalah prosedur yang salah lah. Okay, memang kelemahan rabbit adalah bahagian telinga. Tapi tak sepatutnya kita gunakan kelemahan dia tu untuk memudahkan kerja kita semata-mata. Kena juga jaga kebajikan dia. So kaedah dia adalah dengan kaedah memegang telinga dan juga pada bahagian leher belakang dia, belakang leher dia. Dan kemudian bawa ke sisi badan. Saya nak tunjuk saya pun tak ada rabbit kan. So nanti sesi yang khas lah Misal kata ada request yang dia dah ada nak jalankan rabbit kan, mungkin kita boleh buat hands on lah. Okay. Kemudian sama juga dalam ikan jenis aquaculture, okay, macam mana nak handle dan restrain. Restrain tu mungkin tak lah, tapi kalau misal kata lah contohnya nak buat proses kita kata nak ambil telur kan daripada ikan. So dia ada kaedah dia macam mana kita nak gunakan kain lembab bagi dia rasa supaya dia tak dry lah bila di open air. Okay. So setiap tu tadi ada prosedur dia. So bila student kita propose, kita kena make sure dia aware dan tahu bagaimana dia nak handle ataupun restrain haiwan tu tadi. Okay. Kemudian dari segi safety, macam saya sebut tadi, kita kena pastikan kita sebagai penyelia, kita sebagai panel dan student yang akan menjalankan selamat. Okey, selamat ini selamat dari segi pada haiwan tu sendiri dan juga selamat pada yang mengendalikan haiwan. Okey, tak boleh selamat pada haiwan saja, orang yang mengendalikan tu tak selamat. Okey. So selamat tu in term of kita kadang-kadang kita mudah terdedah lah kepada physical injury ataupun contohnya macam digigit ataupun mungkin yang melibatkan haiwan yang berbisa contoh kan. So mungkin disengatan. Okay. So kita kena pastikan bagaimana safety tu boleh paling maksimum lah langkah prevention dia tu. Okay. So contohnya lah macam kita kata kita nak buat dalam tikus. Okay. Tikus tikus ni dia sebagai vektor kan, dia kan walaupun dia tikus makmal tapi chance dia untuk sebagai vektor penyakit tu still ada. So bagaimana kita handle, bolehkah dengan bare hand sahaja, tangan yang tak pakai kita tak pakai glove, kita elakkan. Okey, maksudnya kita pakai glove. Okey, kemudian bila restrain tu make sure dalam keadaan yang calm, yang tenang supaya tak terkejut lah. Haiwan terkejut, kita pun terkejut lagi dua-dua hari kan. Kemudian akan berlaku kemalangan yang lain lah. Okay. Dan kemudian kalau melibatkan proses sampling, contohlah pada yang student yang mungkin ambil blood sample ataupun nak ambil serum lah contoh kan, daripada blood sample tu tadi, kena pastikan pengendalian needle shrink tu tadi adalah selamat. Okay. So yang itu atas request lah saya boleh demokan ataupun beri kaedah lah bagaimana untuk sebenarnya handle shrink dan needle dengan kaedah paling selamat. Kita selalu tengok dalam drama doktor duk berlakon tekan tolak shrink tu, keluarkan titis yang pertama kan. Itu sebenarnya bukan kaedah yang terbaik lah. Okay, itu drama sahaja. Yang realitinya kalau kita buat macam tu, sekali kita
tercucuk pada haiwan ataupun kita tercucuk diri sendiri ataupun pada pembantu kita. So dia ada kaedah dia. So yang itu saya brief secara ni sajalah. Bagaimana nak tu nanti in next session lah insyaAllah. Kemudian recognition and elevation of pain, suffering and distress, yang ni pun saya dah mention lah tadi ya. Kita nak kenal pasti adakah haiwan kita tu tengah dalam stres ke, dia sakit ke. So student ataupun kita sendirilah kena aware bagaimana stage yang kita katakan haiwan kita ni dalam keadaan yang sangat selesa, ataupun bagaimana yang kita katakan haiwan ni dah mula tunjuk rasa yang dia tak selesa dengan environment dia ataupun persekitaran dia, dan adakah haiwan kita ni sedang dijangkiti penyakit. Okay. So kita kena make sure lah. So contohnya bila nak kenal dia sakit ke tidak, kita kena kenal waktu dia sihat dululah. Bila waktu sihat kita tengok tikus ni dia bright and alert, berlari sana sini, dia aktif, okay. Kemudian apa lagi, dia dekat bahagian bahagian punggung dia tak ada cirit-birit ke najis kan, bersih, kat cuping telinga pun clear, okay. So kita kena pasti yang sihat dahulu. So student pun kena tahu, okay, ciri-ciri tikus mak main sihat macam ni. So kalaulah bertukar, misal kata dalam waktu pendidikan tu berubah, so dia boleh kena pasti, oh haiwan saya ni ada masalah. So apa yang perlu kita buat selepas itu? So mungkin kita boleh kenal pastilah apa penyebabnya. Kalau ada benda yang boleh dielakkan, kita elakkan. Kalau perlu dirawat, kita rawat. Okay. Kemudian dan akhir sekali adalah dari segi anestesia dan euthanasia. Okay, anestesia ni kita kata bagi ubat bius lah. Okay. Kalau anestesia dan euthanize ni, kalau ikut prosedur yang sebenar, hanya boleh dijalankan oleh veterinary surgeon. Maksudnya macam saya lah, yang ada lesen doktor perubatan veterina. Sebab drug ataupun bahan bius ni tadi adalah kita kata dalam bahagian terkawal. Maksudnya tak boleh simply siapa-siapa beli on the counter. Dia adalah bahan kimia ataupun bahan drug lah, bahan dadah terkawal. So yang sepatutnya menjalankan anestesia dan juga euthanize ni sepatutnya yang ada lesen sebagai veterinary surgeon ni. Okey, tapi memandangkan kalau dalam dekat UPSI ni saya seorang lah kot yang ada ni kan. So mungkinlah buat masa ini saya tak pasti, mungkin Dr. Elin ataupun yang lain mungkin ada cadangan, tapi buat masa ini mungkinlah kita tak strictkan lagi hal ini, sebab saya pun tak pasti yang research yang sebelum ini banyak ke yang menggunakan drug anesthesize ni dan juga euthanize ni tadi. Kalau ada, mungkin kita boleh propose lah sama ada kita menggunakan khidmat saya lah di sini, tapi secara official lah, ataupun kita mungkin boleh kita kata hubung dengan jabatan veterina yang terdekat, so dia punya pegawai dia mungkin boleh bantu. Kalau misal kata request tu mungkin terlalu banyak lah yang nak gunakan, tapi kalau setakat 1-2 tu saya pun boleh buat insyaAllah. So anestesia ni untuk proses kita nak biuskan haiwan lah. Contoh kita nak ambil darah dalam lembu, contoh kan, kita tak berani nak buat secara, maksudnya bila dia masih alive tu, maksudnya masih bergerak aktif tu, kebarangkalian mungkin berlakunya physical injury kan. So mungkin kita nak biuskan dia, bagi dia sleep sekejap. So dia ada prosedur lah. So tapi yang ini sebab itulah dia perlukan yang license vet ni tadi, sebab sepanjang proses anesthesia tu, dia tidur tu, dia punya heart rate, dia punya breathing rate dia semua kita monitor, supaya kita nak elakkan, kita nak tidurkan dia, sekejap lagi kita terlebih tak monitor terus tidur selama-lamanya kan. So sebab tu kita kena ada yang license vet lah yang buat. Tapi kalau misal kata ada keperluan, boleh inform lah, saya mungkin boleh bantu. Ataupun kalau misal kata saya tak ni, kita boleh berhubung dengan pegawai veterina lah. Dan euthanize akhir sekali macam saya sebut tadi lah, di akhir eksperimen
kena tanya pada student kita bila dia propose eksperimen tu, okey, di akhir eksperimen apa yang you akan buat dengan haiwan-haiwan ni tadi. Contoh dia kata contoh dia buat dalam ikan, dia cuma bagi rawatan, dia ubah jenis komposisi makanan dan makanan tu selamat, digunakan oleh haiwan dan juga digunakan oleh manusia. So tak ada isu dari segi residu, dari segi chemical composition yang mengganggu fisiologi ni tadi. So ikan tu dibenarkan untuk digunakan oleh haiwan lain, maksudnya kita proses jadi makanan untuk haiwan ke ataupun untuk human consumption. Okay, as long as dia selamat. Tapi kalau misal katalah treatment yang kita beri tu tadi, kita tak pasti kesan dia. Okay, kesan jangka masa panjang pada manusia ataupun pada haiwan lain kalau dia makan ikan tadi. So better kita put to sleep lah, euthanize. Sama juga dalam tikus, kalau kita kata kita dah bagi rawatan, kita buat inject hormon contoh kan, kita nak tengok dia punya ovulation contoh kan. So kita kata hormon tu dah overdose. So kalau kita lepaskan ataupun bagi tikus ni bagi makan pada haiwan lain, kebarangkalian hormonal imbalance tu mungkin akan kesan pada haiwan yang makan dia. So dia akan mengganggu dari segi ekosistem. So better kita put to sleep, euthanize, overdose drug tu tadi dan kita tanam. Dan okay, lagi satu saya nak emphasize lebih sikit dekat euthanize ni. Okay, bila euthanize kena disusuli apakah langkah selepas euthanize. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang, kita dah put to sleep, dah overdose drug, dah bagi, dah mati dah. Tapi selepas itu ramai yang apa nak buat lagi ni kan, dah mati, bungkus ikat tepi baling ke macam mana kan. So sebaik-baiknya adalah segala jenis contoh, tak semestinya haiwan yang kita kata masih lengkap, kadang-kadang kita buat postmortem kan, kadang-kadang kita ambil bahagian kaki, kita ambil bahagian hati, liver dia, bahagian jantung dia. So kita dah open, kita dah buka dia, dah buat postmortem. So karkas akhir tu nanti dia tak sempurna kan, maksudnya ada pecahan-pecahan tu kita dah ambil. So walaupun dia tidak sempurna, okay, tak kisahlah apa-apa bahan hasil daripada badan haiwan tu sendiri, kita kena pastikan kita sebaik-baiknya adalah tanam. Okay, macam kalau misal kata dekat badan research di luar, dia ada kita kata incinerator kan, dia bakar kan. Jadi kalau kita tak ada facility tu, cukuplah sekadar memadai kita tanam dengan yang kita kata tak dikorek oleh haiwan lain lah. Okay, sebab kita tak tahu bila kita dah open body haiwan ni tadi, kita tak tahu apa yang dia expose daripada badan dia. Kotlah dia ada bakteria ke, virus ke yang bila open up body dia boleh spread. So untuk elakkan jadi macam tu, better kita tanam. So kena pastikan bila student kita propose sampai stage dia nak euthanize ke, kalau misalnya kata euthanize, selepas euthanize apa tindakan dia. So dia kena make sure, kenal pasti lokasi untuk buat lubang dan tanam. So kat situ barulah kita kata dah complete lah kita punya penyelidikan dan memenuhi etika pendidikan haiwan ni tadi. Okay, so saya rasa itu sajalah. Doktor ni cakap apa tu? Agak susah sebab site jauh dalam hutan. Maksudnya apa tu? Doktor ni nak buat dalam apa ya? Mungkin maksud Dr. Husni adalah kajian tu melibatkan haiwan liar, contohnya macam mungkin rodents ataupun burung yang berada di hutan. Jadi tadi untuk proses euthanasia tu jadi kalau kita nak ada doktor veterina bersama tu, mungkin tak sepanjang kita punya pendidikan tu available lah. Okay. So maksudnya Dr. Husni akan buat sampling on field lah ya maksudnya?
Rasanya lah ni sebab Dr. Uzi tak reply pula, tapi saya just kongsikan sikit macam daripada jabatan kami ni di Fakulti Sains Matematik, ada juga penyelidik yang jalankan kajian di lapangan, bukan terhad di makmal saja. Jadi mungkin melibatkan juga konsul-konsul tadi tu. Kita ada respon daripada Dr. Uzi. Okey. Okey, doktor, saya pernah pakai detektor ketamin dan commonality. Okey. So, Dr. Husni biasanya beli stok ni dari, maksudnya guna atas nama sendiri ke ataupun macam mana ya? Sebab setahu saya ketamin tu kontrol kan? Ataupun mungkinlah saya rasalah dari segi pandangan saya, itulah pentingnya tadi yang kita kata kita ada license tu tadi. Maksudnya kita punya institusi, dan dalam masa yang sama bila kita dah ada license institusi, mungkin kita boleh apply untuk penyelidik tu sendiri untuk ada kebenaran untuk membeli, menyimpan dan menggunakan bahan-bahan ataupun control drug ni tadi. So tak ada isu lah kalau kita kata kita guna control drug ni tadi, kalau tak ada jadi apa-apa di lapangan tu okey lah kan. Kita fikir yang kalau kan. So kalau kita ada license, maksudnya dekat institusi kita dah kita kata dah declare bahawa research di UPSI ni, di tempat ini menjalankan pendidikan. So mungkin kita boleh selepas dapat license, okey. Kemudian kita apply pada Jabatan Veterina ke kata untuk membenarkan penyelidik ini sekian menjalankan research dan membenarkan untuk membeli, menyimpan dan menggunakan control drug ni tadi. So kalau misal katalah kan, ialah kita kata malang tak berbau kan, kalau misal katalah ada isu mengenai kecederaan di lapangan dan sebagainya, kalau misal kata dapat tahu yang kita guna control drug ni, so kita at least kita dah ada license dan orang yang berada di lapangan tu secure lah, selamat. Kita takut sebab akta ni dah diguna pakai kan. So dulu tak apa, kita boleh off record kan. Ini cuma risau sekarang ni lah sebab orang-orang kita kata pencinta haiwan sekarang ni pun dah bergiat aktif. So kita pun tak tahu among kita ni mungkin ada yang ni kan, aktivis yang memperjuangkan haiwan tu. Bagus tapi itulah kita kena ikut dia punya prosedur lah. Ni dulu masa kat UKM tak nak berlaku di sini. Kenapa doktor sini ada kan penjual je. Itulah dia, kalau kita tak terbongkar tu selamatlah, tapi takutlah kan. So macam itulah saya cadangkan tadi, kita ada license dan mungkin boleh request untuk kita adakan kita kata personal in charge yang boleh membeli, menyimpan dan menggunakan. So apa-apa kita nak guna selepas ni lebih bebas lah. So tak perlulah setiap kali nak buat research kita kena contact pegawai veterina kat Jabatan Veterina kan. So leceh sikit. Okay, so saya rasa sampai situ saja. Ada soalan lain ke? Okey, mungkin buat masa ni tak ada soalan yang terfikir lagi. Mungkin belum lagi start penyelidikan contohnya. Tapi katalah nanti dah dengar ceramah daripada Dr. Farsana, mula fikirkan balik macam mana eksperimen kita kan. Tentu mungkin baru terfikir balik. Tapi apa-apa pun nanti insyaAllah boleh saja hubungi RMIC khususnya Jawatan Kuasa Etika Penyelidikan Haiwan. Jadi kalau ada sebarang persoalan ataupun request untuk another talk by Dr. Farsana, insyaAllah kita boleh ya Dr. Okey, sebab saya rasa ni kita tak cukup masa ni, sejam setengah ni. Ni mau kalau dalam fikiran saya banyak lagi nak tanya. Okey, so saya rasa setakat itu saja ya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada penceramah kita Dr. Farsana. Banyak betul ilmu baru yang kita dapat pada hari ini ya.
Dan insyaAllah untuk semua rakan-rakan pensyarah pada 9 Disember nanti kita akan buat satu lagi siri webinar etika pendidikan haiwan siri 2 2020 yang ini khusus untuk pelajar. Jadi kita akan jemput war-warkan kepada pelajar-pelajar kita yang berkemungkinan besar nak buat pendidikan haiwan, mendidikan haiwan. Join sekali masa webinar 9 Disember nanti Okey, jadi itu saja daripada kami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Hasrina, penyelaras etika pendidikan manusia pendidikan di UPSI Ada dua tadi saya lupa nak perkenalkan. Okey, so itu saja. Saya mohon maaf lah kalau ada kekurangan daripada pihak kami Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.